Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin melakukan watak seorang anak dan seorang ibu di bawah tajuk Adab terhadap ibu bapa. Saya memegang watak sebagai ibu, Cik Mah. Saya memegang watak kawan kepada Cik Imah iaitu Makcik Farah. Saya Dia memegang watak sebagai anak kepada Makcik Mah. Saya Alia memegang watak kawan kepada dia. Mari saksikan lakonan yang kami sediakan. Hai, manalah anak aku seorang tu? Sunyi dalam rumah ni. Assalamualaikum nak. Bila kamu nak balik? Dah lama tak jemput ibu. Tak apalah kalau macam tu ya. Dah tutup dah. Waalaikumsalam Ibu. Kenapa? Balik rumah? Nantilah Ibu, orang busy lah. Tak apa, ya, orang tahu nak balik. Okey, nanti je lah. Okey, bye. Ya, asal aku cakap dengan kau macam tu? Alah, aku busy lah. Aku malas nak balik. Busy apa? Lepas ni kau cukup tengoklah mak kau dulu. Alah, ayah aku pun dah tak ada. Mak aku je tinggal kat situ. Biar je lah, nanti lah. Ikut kau lah dia. Aku ada anak, tak jenguk aku. Ada suami, tapi suami dah tiada. Kehadapan anak-anak yang tersayang. Manalah kau? Anak kita tak ada dah. Nak jenguk aku sekarang, kejap kau tak ada. Dia, hari tu kan kau mak kau. Lepas tu, kau balik ke kampung. Alah, aku malas lah weh. Kau mak kau tak sihat, duduk seorang pula tu. Kau sebagai anak, kau orang nak balik. Sekarang time berapa? 3 bulan aku tak balik. Tak kena balik kau? Assalamualaikum Ibu. Mana Ibu ni? Tak ada orang tu. Kosong. Dia tanya Makcik Farah lah. Assalamualaikum Makcik Farah. Mak mana? Dia dah sampai. Baru tadi. Tapi sama-sama rumah. Saya tak ada. Kamu dah lepas kan? Ya Allah. Ya ke? Sampai je. Makcik ada tak selagi kamu dekat dalam. Kehadapan anakku tersayang, ibu minta maaf kerana ibu belum boleh jadi ibu yang baik untuk kamu. Jadi ibu yang mengerti bagaimana perasaan dan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan dan beradab dengan ibu bapa. Panggilan ibu bapa tidak asing daripada pendengaran kita dan begitu sinonim di dalam sesebuah institusi keluarga. Ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan kita. Hal ini kerana ibu bapa lah yang telah menjaga kita semenjak kita lahir. Walhal, sebelum kelahiran kita lagi, ibu bapa telah menjaga kita dengan sebaik penjagaan. Oleh itu, menghormati dan mentaati ibu bapa sangatlah dituntut dalam ajaran Islam. Dalil pembuktian menghormati ibu bapa ada terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Di dalam Al-Quran, boleh lihat pada surah Al-Luqman ayat 14. Manakala pada hadis, boleh lihat pada hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW pernah bersabda, keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa dan kemukaan Allah terletak pada kemukaan kedua-duanya. Potongan ayat serta hadis ini jelas menunjukkan betapa pentingnya seorang anak beradab dengan ibu bapa. Justru itu, sebagai seorang anak, mereka perlulah berusaha untuk membalas jasa mereka dengan mentaati segala perkara yang baik. Golongan yang derhaka terhadap kedua ibu bapa mereka akan berdosa besar. Allah sangat murka terhadap golongan yang menderhaka terhadap orang tua. Tip pertama yang dapat kami simpulkan adalah dapat meningkatkan rasa hormat terhadap kedua ibu bapa. Hal ini kerana kami telah menguraikan konsep dan langkah serta cara dalam menghormati kedua ibu bapa yang mana mungkin ada anak-anak yang sebelum ni kurang cakna mengenainya. Seterusnya, objektif yang kedua adalah dapat mewujudkan bi'ah solihah dalam sesebuah institusi kekeluargaan kerana salah satu prinsip utama dalam mencapai suasana yang harmoni dan bahagia dalam sesebuah institusi adalah dengan adanya sikap saling menghormati antara satu sama lain. Objektif yang terakhir adalah dapat mewujudkan rasa tanggungjawab dalam diri anak-anak terhadap kedua ibu bapa mereka. Kerana mungkin ada di antara kita yang sebelum ni terlalu memikirkan mengenai tanggungjawab yang lain dan rupanya tanpa sedar kita telah mengabaikan tanggungjawab kita terhadap kedua ibu bapa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Akan terangkan cara-cara beradab dengan ibu bapa. Terdapat banyak cara untuk kita amalkan untuk kita menghormati ibu bapa kita.
Yang pertama, memanggil ibu bapa dengan panggilan yang sopan dan lemah lembut. Yang kedua, menumpukan perhatian kepada ibu bapa sewaktu mereka bercakap dengan kita. Yang ketiga, mendoakan kesejahteraan ibu bapa di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menuturkan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Dan yang kelima, taat setiap suruhan ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat ke-8, dan kami wajibkan kepada semua manusia untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku pada perkara yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kamu kembali, dan akan aku beritakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesan positif apabila beradab terhadap ibu bapa adalah yang pertama, mendapat ganjaran pahala serta mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Dan yang kedua, mendapat keberkatan hidup kerana keberkatan ibu bapa itu akan menyebabkan hati kita menjadi tenang untuk membuat semua perkara. Dan yang ketiga, dapat mengeratkan ikatan keluarga kerana hadirnya sikap toleransi yang dapat melahirkan suasana harmoni dalam sesebuah keluarga. Kesan negatif pula apabila tidak beradab terhadap ibu bapa adalah yang pertama, mendapat azab di akhirat kelak. Dan yang kedua, hidup tidak diberkati kerana redha Allah datangnya daripada redha ibu bapa itu sendiri. Dan yang ketiga, segala amal ibadat menjadi sia-sia kerana tidak mendengar kata-kata ibu bapa yang semestinya mengajak kita kepada ke arah yang kebaikan. Dan yang terakhir pula adalah runtuhnya institusi keluarga itu sendiri kerana banyaknya berlaku pergaduhan yang menyebabkan perselisihan faham dalam sesebuah keluarga itu sendiri. Sekian, terima kasih. Kemudian daripada beradab dengan ibu bapa ialah beradab dengan ibu bapa adalah sangat bertutur dalam Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala juga sangat menyayangi orang yang melayan baik ibu bapa mereka. Juga turut memberikan ancaman kepada sesiapa yang derhaka kepada ibu bapa mereka. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, iaitu setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya pada hari kiamat kelak, kecuali dosa dengan ibu bapa, iaitu derhaka terhadap ibu bapa, di mana pelakunya akan diberikan hukuman kepadanya sebelum hari kiamat lagi, sebelum kematiannya lagi, iaitu semasa mereka hidup. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menghormati ibu bapa kita dan tidak seharusnya menderhaka kepada ibu bapa kita kerana mereka telah berkorban masa, berkorban tenaga untuk membesarkan kita dari kecil sehingga kita menjadi dewasa dengan penuh kasih sayang. Oleh itu, kita juga hendaklah membanggakan mereka kelak. Jadi, siapalah kita tanpa mereka. Terima kasih.